Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita diajak mengetahui bahawa keadaan kita di dunia ini, kebaikan kita, apa juga amalan kita yang kita lakukan, maka mengajar kita bahawa di dunia ini bukan untuk balasan, bukan untuk tempat mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapat selama ini, kita berusaha begitu penat. Dulu kita susah, ya. Makan pun hanya yang hasil dari hutan, apa yang ada dari payah sungai. Nak makan nasi pun payah. Daripada kadang kita susah, mungkin rumah yang dindingnya buluh yang di ketuk-ketuk, ataupun lantai batang pinang, ataupun dinding kulit kayu, atap rumbia yang susah, buruk. Sampailah kita rumah kita yang ada sekarang ni dengan 2 tingkat, ada kolam renang, macam-macam ada, bola ikan, bola buaya, macam. Semuanya itu balasan mungkin untuk dunia yang kita berusaha penat. Bergantung kepada adakah kita usaha itu anggap ibadat, maka kita dapat balasan akhirat. Kalau anggap kita itu untuk senang kat dunia apa gini, maka dapatlah kita balasan ke dunia. Mati tak ada apa kita dapat. Nauzubillah. Di sini Syekh Sya'rani mengatakan, wa'lam anna dunya laysat bimautin zuhuril jazaa'i litaklif. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat untuk menyatakan balasan bagi orang yang mukallaf. Apa yang telah ditaklifkan kita, sama ada kewajipan, sembahyang fardu, apa semua yang wajib, sama kita melakukan yang sunat. Bukan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala beri balasan. Dengan itu, bila kita tahu bahawa di dunia ini bukan tempat balasan, maka bila kita melakukan ibadat, maka bukan untuk dituntun, bukan untuk disebut-sebut, bukan untuk supaya orang dengar, supaya orang beritahu ini buat ibadat, ini bagus gini. Tidak. Kerana balasan dia di akhirat, bukan di dunia. Fakullu insani, maka semua manusia kata dia, fiha, dalam dunia ini, masyghulun binafsihi, sibuk dengan diri dia, dengan nafsu dia, dengan urusan dia masing-masing. Di samping itu, matlubun bi'ada'i ma kullifa bihi bil amal. Samping itu, dituntut untuk melaksanakan, untuk menunaikan apa yang telah ditaklifkan, iaitu diberatkan atau kita panggil mukallaf daripada amalan. Pada amalan yang diwajibkan disuruh, pada amalan wajib itu menunjukkan kasih sayang Allah pada kita. Nak masukkan ampunan kita, mungkin ada alasan. Oh, hamba aku ni ada mungkin sembahyang fardu, ada alasan mungkin untuk diampunkan daripada amal. Dan yang sunat-sunat yang kita buat, yang tahajud, yang duha, yang sedekah, kita senyum dengan orang, kita buat baik pada orang, amalan itu semuanya itu dibalas di akhirat. Faman alima haza, maka siapa yang tahu ini, mana atas dasar ini
yang tahu hakikat ini, dunia bukan untuk menerima balasan, bukan untuk kita dapat pahala, dan kita pun tak tahu pahala banyak mana, besar mana. Kita tahu kita baca Quran tu, mushaf tu, tahu satu huruf 10, 3 huruf 30, alif lam mim 30, satu huruf 10, 30 tu besar mana, banyak mana, berat mana, tidak tahu, perkara gaib. Bukan dia balas di dunia, tidak dia bagi tunai seperti mana ke dunia kita. Urusan dunia kita dia bayar tunai, dengan urusan makhluk hutang bayar tunai, kerja nampak selesai. Tetapi di akhirat, untuk urusan akhirat dibalas di akhirat, urusan dunia dibayar di dunia. Urusan akhirat, ya. Sebab itu kata dia, siapa tahu ini, keadaan ini, hakikat ini, lam yubali kaifa asbaha wala amsa indal khalqi. Kalau siapa yang tahu ini, hakikat ini, dia tidak kira apa keadaan dia pun, waktu pagi ke, waktu petang ke, tak kisah. Di sisi makhluk, dia tahu bukan makhluk yang beri balasan kepada dia. Maka bila kita mengambil, menyingkap berbagai contoh, bila orang melakukan kejahatan pada kita, orang sakitkan hati kita, orang aniaya kita, itu semua urusan dunia sahaja. Tetapi balasan kita di akhirat kita dapat. Mungkin orang macam gitu, orang kalau marah sangat cakap, ya dunia engkau punya, akhirat aku punya. Engkau buat suruh apa engkau ke dunia, mungkin kau menang, tapi di akhirat aku tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak nak bayar hutang aku kat dunia, tak ada masalah, nanti bayar kat akhirat. Aku tak andak pahala kau semua, aku nak dosa aku semua ni kau pikul. Sebab itu bila orang salah pada kita, memang dunia saja. Orang nipu kita mungkin 200-300, dia akan tipu beribu-ribu. Sabar je hati dia, nak tuntut akhirat. Tapi kalau itu tahu di urusan dunia, di akhirat tempat penghakiman, ya Allah hakimkan, putuskan. Kalaulah memang mereka tu bersalah, berdosa dengan kita, tahu, dan akhir masa, saat akhir dia mohon kemaafan dari kita, maka ketika itu, adakah hati kita pada itu mikirkan akhirat atau mikirkan dunia, mikirkan marah pada dia, fikirkan dendam pada dia, fikirkan yang kita selama ni menanggung azab sengsara sebab perbuatan dia? Adakah kita nak maafkan dia? Kita kena fikir bahawa semua itu dunia sahaja. Isteri kita jahat, pok-pek kat dunia kan, suami sabar je. Isteri sehat, suami kurus. Dekat dunia saja. Tak lama dengan isteri macam itu. Kat akhirat ada isteri yang best-best lagi. Suami dengan perangai dia, isteri sabar. Dekat dunia berapa tahun saja. Mungkin paling tinggi pun 80 tahun. Itu pun kalau daya. Sekejap saja di dunia. Orang nyakiti hati kita sekejap saja di dunia. Di akhirat. Maka yang bersalah tadi, kita fikirkan dunia saja. Kita nakkan balasan akhirat. Maka ampunilah dia, maafkanlah dia. Sampai itu kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada apa yang dia menyakiti kita itu. Mungkin ada orang yang bila orang mohon maaf ni, dia tak nak maafkan, kata dia, aku teruk perbuatan kau ni, kata dia. Sampai hati, rupanya kau punya kerja, kata dia. Aku tak nak maafkan, kata dia. Aku teruk anak bini gini kau ni, aku tak nak maafkan. Cuma di dunia sahaja. Macam siapa yang kena sakit itu, sakit ini, ya, di dunia saja. Akhirat tak ada lagi kecil manis, darah tinggi,
gaut tak ada, dunia sahaja. Maka bila siapa yang kena itu, harapkanlah balasan baik daripada Allah SWT dengan kesabaran yang kita tanggung selama ini. Sesakit, sabar berulang ke hospital, mungkin hospital orang poliklinik tu memang dah faham sangat, ini memang jangkit ulangan. Tak apalah, kita sabar, mengharapkan balasan baik daripada Allah. Mudah-mudahan sakit ini Allah ampunkan dosa kita disebabkan dengan kesalahan kita. Memang ada dosa itu diampunkan disebabkan kesusahan, disebabkan kesedihan, disebabkan musibah yang diterima, disebabkan sakit macam-macam. Kadang-kadang itu untuk mengampunkan dosa kita, membersihkan kesalahan kita. Di akhirat, kembali pada perkara tadi, jika orang tidak mengampunkan dosa dia, maka satu peristiwa di akhirat Allah memanggil salah seorang Nabi yang melakukan kesalahan kepada hamba Allah yang lain, dan hamba Allah tu tak mau ampunkan. Allah bagi pihak Nabi dia, ampunkan Nabi Allah aku ni, Nabi aku ini. Hamba Allah ni tidak mau ampunkan. Maka Allah bela Nabi dia ini perlihatkan kepada hamba Allah itu, lihatlah syurga aku tu yang penuh dengan bidadari dan dengan anak-anak gadis syurga, lihat itu. Ampunkanlah dia. Kalau kau ampunkan dia, aku beri balasan ini syurga dan bidadari dan gadis-gadis syurga yang ada situ. Nak tak kau? Manakala hamba Allah tu melihat, ya nak. Ampunkanlah. Begitulah Allah selesaikan. Siapa yang tak nak ampunkan dosa kesalahan hamba dia, di akhirat balasan Allah beri lagi bagus. Maka ampunkan dosa siapa salah pada kita, walaupun kita teruk, hati cedera, perasaan terguris, macam-macam, sekejap saja. Dunia ini fakir ke susah sekejap sahaja. Kita susah fakir ke apa, orang yang fakir yang susah hidup kan, sekejap saja. Mati selesai. Habuan tanah. Begitu juga harta-harta kita longgok tu, itu yang peliknya. Kalau kita pergi kebun, kita longgok durian, longgok duku, ambilkan duku, denas, manggis longgok, atau pisang longgok, kita bawa balik. Apa jadi kalau kita selonggok tu tinggal saja? Gila orang ni kan. Dah longgok tinggal kan. Tetapi pada dunia, bila kita longgokkan, harta longgokkan, tak sempat nak sedekah, tangguh. Nak sedekah atau tangguh. Ada terus sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu pada pengampunan Tuhan kamu. Wajannatin, dan juga segera kepada syurga. Wajannatin arduhas samawati wal ard, yang syurga seluas langit dan bumi. Segera ke arah itu. Dilonggok kan, tinggal. Mati tinggal. Orang tak kata pun gila pun. Kan hal dunia macam itu. Longgok-longgok tinggal. Orang tak cakap gila ke. Mati tengok, rumah dia tinggal begini. Tak ada orang kata gila orang si mati ni. Kalau longgok tinggal, tak ada orang kata inilah perkara dunia. Orang tak nampak perkara akhirat. Kenapa? Dunia ni tu hijab kita banyak, tak nampak kebaikan. Kumpul banyak harta kan, ada orang macam itu. Kalau ikut beradab kita dengan Allah SWT, orang tasawuf pun dia fikir macam itu. Bila dah ada tu, segera nak sedekah, jangan tunggu Ramadan buat sedekah, ambil berkat Ramadan, berkat 10 malam akhir nak sedekah hari ni. Mati bulan Mei tak jumpa Ramadan, mati bulan Februari, mati bulan Muharram tak jumpa Ramadan. Ingat jumpa tu, cuma ada niat, dapat pahala niat aja.
Tak sempat. Tinggal duit banyak dalam bank, dalam Ramadan nak sedekah, nak apa ini. Tinggal anak-anak berebut. Yang seorang beli motor, yang seorang beli kereta baru, cash, motor cash, beli rumah bayar cash, bayar ini, bayar hutang ni. Tinggal. Kita dalam kubur lepak-lepuk dalam kanan kiri. Sabar je dah. Tangguh. Ada duit RM1 masuk tabung. Ada kita beri. Balasan di sana. Jadi bila tahu keadaan kita begini, balasan di akhirat. Orang menyakit hati kita, biarlah kau. Dunia untuk engkau, akhirat untuk aku. Walam yaltafis limadihim wala zammihim. Tak akan menoleh orang puji ke, tak pandang orang puji ke, orang keji ke, orang kutuk ke, tak pandang. Biarkan dia. Kerana urusan kita beribadat ke apa, semua kebaikan ke apa, urusan kita dan Allah, bukan urusan makhluk. Bukan makhluk yang menilai kita, Allah SWT nilai kita. Lepas tu buat kebaikan bukan untuk manusia nilaikan. Baik-baik kita sedekah pun bukan untuk manusia nilai, bukan untuk manusia puji, bukan untuk tunjuk, untuk tayang apa. Allah yang nilai. Bila orang tanya, orang baik, engkau tolong, kau je lah yang tolong aku, tak ada. Tak apa, ke ibadat. Habis cerita. Ke ibadat. Wanzur ila ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Sya'rani. Fid dunya, dalam dunia ni kita lihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nama ulut ni. Lam yuzhir lana minha illa ma akhbarana al-haqqu ta'ala. Tak ada nyatakan kepada kita melainkan apa yang Allah telah berikan, beritahu kepada kita. Min uluwi martabatihi, daripada tinggi martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak kaya pun, tapi campur orang fakir, campur miskin, campur janda. Bukan campur janda ada apa ni, bukan campur janda tu, kawan janda tu bukannya ada orang kata udang balik batu, ensel belakang pintu, ketang balik kayu, nyamuk celah kelambu. Tak. Nabi campur dengan janda tu, tahu hal keadaan dia, tahu beban jiwa dia, perasaan dia, duduk sama kawan. Kerana Nabi SAW kawan dengan semua orang, sampai anak-anak kecil pun Nabi kawan. Amilin nasa biqadri uqulihim, gaulilah manusia ini dengan kadar pemikiran mereka. Ketika Nabi suruh dipilih, Israfil memilih nak Isra Mi'raj, nak jadi Nabiyan wa malikan, Nabi atau raja sebagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam, atau Nabiyan wa abdan, Nabi lagi hamba. Ketika disuruh pilih, Nabi memandang pada Jibril alaihi salam. Bila disebut Nabi dan hamba, Nabi pandang pada Jibril angkat kepala. Mana suruh memilih Nabiyan wa abdan, Nabi dan hamba. Sebab itulah kalau Nabi dan hamba, bila dipilih oleh Nabi, maka tinggi martabat Nabi. Kerana orang hamba ni dia rendah diri, dia tak ada angkuh sebagai hamba Allah. Kita kalau orang terima kan, ni kita kena ingat. Katakanlah suatu nama. Kata nama tu dia lah. Hati kita tahu. Itu nama hamba Allah. Dalam bahasa Arab tu Abdullah. Kita tahu tak, hamba Allah tu setinggi-tinggi makam, iaitu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis hamba Allah tu. Adakah kita betul-betul seorang hamba Allah? Ini persoalan dia. Nabi betul hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah.
Kita tulis itu hamba Allah, hamba Allah. Dia tahu hamba Allah. Dia pun tulis hamba Allah, tulis makhluk Allah kan senang. Kalau hamba Allah dah kita ke situ perginya. Lepas tu hamba Allah tu tinggi makam dia. Lihat Nabi. Nabiyan wa abdan. Nabi dan hamba mengabdikan diri pada Allah. Tu hamba Allah. Abdullah. Kadang orang ada nama Abdullah, ada nama Abdullah sini. Ada nama Abdullah ni sekali baik. Orang masjid baik, okey. Ada Abdullah menyetan penyangok. Apa nama tu? Perlu tembak. Abdullah. Abdullah tu ayah dia Nabi SAW. Dan Abdullah tu hamba Allah. Tinggi makam dia. Itu makam Nabi SAW. So kita derma tulis hamba Allah. Tapi kita tak sebagai hamba Allah. Semayang tidak, apa tidak. Derma tu. Ini susah kita. Bukan kita siapa, kita. Kata kita sini senang. Lihat Alhamdulillah kedudukan Nabi SAW. Dekat dunia Nabi tak ada apa, hidup miskin. Sahabat datang ziarah Nabi SAW, Nabi tidur atas apa ni perempuan koma, ada daun koma ni berkesan belakang. Macam saya pernah cerita tuan, kan macam kita tidur atas tikar mengkuang kan. Berkotak-kotak badan kita. Sahabat tengok, alah Nabi. Lihat tepung di dinding Nabi, tepung tidak berkisar, masih ada lagi sampah-sampah. Maka Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang sedih melihat Nabi itu. Nabi bercakap, akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada apa yang kau lihat sekarang ini. Tak ada apa-apa yang Nabi dah tunjukkan. Tunjukkan ingat ke akhirat saja. Ibadat. Tetapi di akhirat lihat kedudukan Nabi yang bersyafaat untuk menyegerakan hisab. Dan Nabi pertama sekali orang beri balasan syurga dan juga umat dia. Tapi lihat Nabi SAW. Memang Nabi terkenal di dunia dan juga terkenal di akhirat. Kita tak terkenal di dunia dan tak terkenal di akhirat. Tokoh-tokoh sufi itu dia terkenal di akhirat. Orang langit kenal dia, orang dunia tak kenal dia. Tokoh sufi, orang soleh. Orang bumi tak kenal dia. Kenal gila ke orang dia. Pakaian pun campur-campur gila. Di dunia orang terkenal dia terkenal dengan gila. Dia baling budak-budak. Dia ejek budak. Tetapi orang ahli langit kenal dia, ahli ibadat. Dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Di akhirat dia terkenal. Itu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ini banyak tokoh sufi, orang apa ulama tasawuf, apa yang hebat-hebat wali Allah tu, mereka terkenal di langit, di akhirat. Mereka tak terkenal di bumi. Kita dekat kampung terkenal tak tahu, terkenal orang pecah rumah, terkenal orang pelokek. Kampung siapa tu? Itu Haji Bakhil tu. Terkenal dengan Bakhil dia, tak guna. Kita terkenal sebagai lumba motor hebat dunia. Dekat dunia je terkenal dunia ni. Akhirat tak terkenal. Akhirat masuk neraka, tak ada apa-apa pun dapat. Terkenal kita pemain tenis dunia ni hebat gini. Di dunia saja. Akhirat tak terkenal. Begitu juga kita berakhir ibadat sebagai lelaki ke perempuan ke. Dunia sesiapa kita, siapa saja kita. Semua sama. Akhirat tempat balasan, bukan di dunia. Sebab tu kita bila buat kebaikan dengan manusia, jangan minta balasan dengan manusia. Jangan sekali-kali minta balasan dengan manusia, tapi mintalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang manusia beri itu tidak kekal, tetapi balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu kekal sampai ke akhirat. Dan akhirat diperlihatkan. Kalau kita memang amalan kita suka beri salam, suka manis muka dengan manusia, jumpa beri salam, manis muka, kita tak ada nyakit hati orang. Dulu saya dah beritahu, nak tahu perangai kita macam mana, kita campur orang. Nak tahu orang tu macam mana, tengok bila dia campur orang. Dia campur orang, ada perkataan dia elok, itulah dia hakikat dia. Ataupun kita ikut sunyi macam mana.
Kita nak tahu kita ni macam mana perangai, tengok bila kita bercampur dengan orang. Adakah kita sabar? Seorang yang sabar? Adakah sikit kita nak marah? Adakah kita mudah senyum? Adakah kita mudah beri salam? Adakah kita rendah diri? Bila ketika itu kita lihat saksiah kita, ketika kita campur orang, kita sabar nak kerana orang, sabar dah dapat kebaikan. Kadang-kadang rakan-rakan kita kan, rakan-rakan kita kan dia suka apa ni, dia suka buat, kata orang ibarat kalau main gasing dia nak mangkah aja, dia musing tak nak. Dulu kan main gasing kecil kan, apa ni, raja, menteri, hulu balang, tongtai tu kan, tongtai tu. Itu kerja pusing je lah dulu main gasing. Dia nak mangkah je, musing tak nak. Ini kalau pergi warung dia suruh bayar je, dia rajin makan warung, dia pergi kemudian. So orang ni, orang ni rajin bayarkan orang, dia masuk situ kat meja tu. Dia order ke ni, orang lain bayar. Dia tak nak bayar. Ni asyik nak mangkah je. Musing tak nak. Sesekali je lah kita bayar. Kalau sekali kita bayar, ni sekira bayar. Ada jumpa orang macam gitu. Asal dia makan je, dah bayar je. Dah bayar. Kat warung, asal makan ni dah bayar je. Orang dah bayar kan. Sudah, tak tahu siapa bayar kan. Dia geram, dia pergi satu hari tu warung, buka aje dia minum. Dia minum, lepas tu tinggalkan apa 100 apa. Ni, kau bayar semua sini. Lebih pulang aku esok. Letak 100, dia balik jalan. Bila geng ni ramai, bukan makan lain semua, jangan bayar. Asyik kau orang bayar je, aku tak rasa bayar. Hari ni aku bayar. Tak ada, jangan bayar semua. Dia marah orang bayarkan dia. Dia tak ada can nak bayar. Bagus juga macam itu. Tapi masing gitulah. Kalau orang ramai tu, tunggu. Kira siapa nak ngira, siapa nak bayar. Kita apa ni, keberatan macam nak mendulukan kebaikan. Dan tadi kena balasan kita mungkin bayarkan itu di akhirat terima. Di dunia tidak. Mungkin dulu pernah saya beritahu tuan kita, bila kita melakukan kebaikan pada orang balas sakit hati, orang kutuk kita, orang balas menyakiti hati kan. Orang kata tak kenang budi, tak apa. Bukan kita nak dikenang. Kita buat baik pada orang balas jahat perkara biasa. Kerana buat baik, balas baik itu Allah sahaja. Kita kena ingat, itu mesti ingat formula kita kena setkan dalam kepala kita. Buat baik dengan Allah saja, buat baik, Allah saja buat baik. Manusia tak semestinya buat baik, itu kita kena ingat. Yang kita harapkan kalau kita buat baik, jangan harapkan balasan dari manusia. Kerana manusia tak semestinya dia balas baik. Pada adik-adik kita juga, kita tolong banyak kali, lepas tu dia nikam kita balik, memang ada. Jadi buat baik dengan makhluk ni tak semestinya makhluk balas baik. Kita lepaskan anjing sepit tu, nanti seminggu lagi kita kena kejar anjing tu balik. Bukan dia ingat, kalau dia ingat lain cerita. Mungkin ada yang haiwan yang Allah beri teguran macam gitu, dia baik dengan orang yang buat baik pada dia. Kucing kita, anjing yang kita bela, jaga kebun, mungkin juga. Tapi dengan manusia, kita buat baik pada manusia, tidak semestinya manusia balas baik. Itu kena ada dalam kepala kita. Kita buat baik, balas baik hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Buat baik dengan manusia, sama ada manusia balas jahat atau balas buruk, atau balas baik, manusia balas jahat atau balas baik. Tapi kita bukan tujuan kita untuk manusia balas baik. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Li'annaha daru zuhurin nata'ij. Kerana dunia akhirat itu menyatakan natijah dia. Kesudahan ini yang kau kata Allah, yang kau buat baik dunia dulu, yang orang sakit hati kau dulu, yang kau sabar, ni pahala dia. Ya orang mohon maaf pada kau ni, yang kau susah dulu, orang minta maaf, engkau maafkan, ni pahala yang aku sediakan untuk engkau ni. Lihat natijah yang hasil daripada kita maafkan kesalahan orang, kita buat baik dengan orang, kita sabar dengan kerana orang. Natijahnya di akhirat. Wa ammad dunya, adapun dunia ni fa innama hiya daru amalin. Itu dunia negeri untuk buat amal lah dia. Buat amal kebaikan.
Faman talaba zuhuran nata'ij fiha, siapa yang menuntut natijah di dunia, mana nakkan pahala di dunia, nakkan balasan di dunia, apa-apa nakkan pujian apa semua, fiha dekat dalam dunia, faqad talaba ghairal mawdu'i, maka dia menuntut yang bukan tempat dia. Nak menuntut untuk akhirat, bukan menuntut di dunia. Lepas tu dia kata dia, faman talaba zuhuran nata'iji fiha, siapa menuntut nak balasan natijah kat dunia ke, apa juga ke, faqad talaba ghairal mawdu'i, sungguhnya telah menuntut yang bukan tempat dia. Wa ba'a akhiratahu, dan dia telah menjual akhiratnya bi'irdi dunia, dengan mata benda dunia dia. Maknanya yang minta balasan di dunia tidak minta balasan di akhirat, atau minta balasan dari manusia tidak minta balasan daripada Allah SWT, maknanya dia menjual akhirat dia dengan mata benda dunia. Dengan lain perkataan, jual akhirat beli dunia. Habis cerita, senang faham. Jual akhirat beli dunia. Faham, naklah engkau faham, kata Syekh Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Begitulah. Maknanya kita buat kebaikan bukan kita untuk manusia, buat manusia beri balasan, bukan manusia untuk nilai, tapi kita nilai di sisi Allah SWT, dan kita minta di akhirat. Macam gaji kan, kita di hujung dibayar, maka pahala ni di hujung saya baru dibayar, diperlihatkan, iaitu di akhirat, bukan dunia. Dunia ni bukan tempat menerima balasan, tapi akhirat lah tempat yang menerima balasan. Ya Allah tunjukkan amalan-amalan kita, ini balasannya. Kenapa? Nak melihat sejauh mana iman seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat sejauh mana kesabaran hamba-hambanya berdepan dengan ibadat, berdepan dengan caci maki apa semua di dunia, kerana semuanya itu tidak kekal. Yang kekal di sisi Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya, malah kamu lebihkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang tipu kita RM2-3 sabar ajalah. Orang mainkan kita sabar ajalah. Dalam hati, akhirat untuk aku, dunia untuk engkau, habis cerita. Ataupun kita bukan tak boleh cakap dengan Allah, tuan-tuan, boleh. Kalau orang nyakit kita, ya Allah, dia nyakit kata aku, dia buat aku gitu, engkau sajalah yang balas. Cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ngadu. Kita ngadu dengan manusia, Allah dia begini. Ngadu terus dengan Allah, tenang. Kan kita hamba dia. Ya Allah, sampai hati dia tu, engkau maha mendengar, maha melihat, engkau sajalah yang balas kalau engkau nak balas. Selesai masalah, biarkan. Itu sepatutnya kita mengadu pada Allah SWT. Itu tadi dua. Sama ada kita nak taat apa semua, ngadu kepada Allah, kembali kepada Allah. Buat maksiat apa tu, ngadu kepada Allah. Habis cerita. Begitulah yang dijelaskan oleh Syekh Sya'rani. Dunia ini bukan tempat balasan, tapi akhirat tempat balasan. Maka kalau gitu engkau tahu apa juga keadaan kau pagi dan petang, engkau tak kisah pun. Kerana hijab semua tak nampak, pahala tak nampak, apa tak nampak, semua tak nampak, kebaikan tak nampak. Di akhirat baru nampak. Begitulah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kebaikan kita di dunia ini diperlihatkan sebanyak-banyaknya di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah faqihna faqih ahlana wa dzurriyyatina fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi subhanakallah. Astaghfirullah.